Assalamualaikum. Hai guys. Bertemu kita lagi dalam video seterusnya daripada Encik DIY. Okey, tuan-tuan, video kali ini lebih pada berkisar saya ingin menjawab email daripada salah seorang yang email saya berkenaan dengan solar sistem. Saya juga ingin memohon maaf kepada beberapa orang lain yang juga email saya berkenaan dengan beberapa soalan, tetapi saya tidak boleh menjawabnya dalam masa yang singkat kerana saya ada beberapa perkara yang penting untuk diuruskan. Walau bagaimanapun, saya cuba meluangkan masa untuk menjawab satu email ini berkenaan dengan solar system. So saya mohon tuan-tuan, kalau boleh kita sama-sama lihat ataupun tonton video ni supaya tidak ada lagi persoalan ataupun boleh mengurangkan kekeliruan mengenai solar system yang tuan-tuan nak buat atau hasilkan. Alright, jadi stay tune. Saya mohon tuan-tuan subscribe, share dan like video-video saya. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Tuan Hamsani Hairuman kerana email saya dan tanyakan mengenai sistem solar yang dia nak buat. Baguslah, sebab dia bertanya dulu sebelum dia nak pasang. Untuk makluman Tuan Hamsani Hairuman, saya tak adalah begitu pakar sangat dalam sistem solar, tetapi walau bagaimanapun saya ada beberapa ilmu dan experience memasang sistem solar panel ni sendiri. Jadi berdasarkan email tuan ni, tuan email pada saya, Assalamualaikum tuan, di sini saya lampirkan gambar. Walau bagaimanapun tak ada gambar dalam email ni, tapi ada gambar ataupun ada link yang di-provide ataupun diberi kepada saya dalam email seterusnya. Nanti saya akan tunjukkan. Okey, dia nak tahu apa ni, solar panel dengan bukan SSC sebenarnya, SCC. Okey, SCC maksudnya solar charge controller, MPPT. Okey, dia nak beli dua solar panel 345 watt, rated at 345 watt. Satu solar charge controller MPPT dan satu lagi bateri 12 volt 100 mAh. Okey, dua unit. Jadi untuk solar panel yang mana patut saya buat series atau parallel? Saya rasa jawapan dia adalah ia bergantung kepada solar charge controller yang tuan nak beli. Okey. So sama ada perlu series ke parallel. Ada satu, kena tengok solar charge controller, dan yang kedua apa yang tuan decide. Okey, dalam kes tuan ni, kalau tuan buat series maksudnya wiringnya akan jadi macam ni. Okey. Okey, macam ni. Katakan solar panel tuan 12 volt outputnya. Okey, kalau tuan buat series, kalau output dia 12 volt 10 amp, akan jadi 12 volt 10 amp. Amperage dia tetap sama. Tapi kalau tuan buat parallel, kalau bateri tuan solar panel tuan pada 12 volt 10 amp, okey, yang akan meningkatnya kalau dalam parallel akan jadi 12 volt kekal jadi 20 amp. Okey. Kalau series 12 volt akan jadi 24 volt. Okey, so beza di situ peningkatan voltage ataupun peningkatan amperage bagi pendawaian antara series ataupun parallel. Jadi berbalik kepada email tuan, sama ada saya perlu tuan perlu bersiri ataupun parallel, terpulang kepada tuan dan juga pemilihan solar charge controller. Okey, kalau sekiranya solar charge controller, kalau pandangan saya, sekiranya solar charge controller boleh mempunyai toleran kepada voltage yang tinggi, sebaiknya pergilah kepada voltage yang lebih tinggi. Okey, bolehlah buat secara pendawaian series supaya kita dapat voltage yang lebih tinggi. Tapi walau bagaimanapun, sekiranya solar charge controller tuan mempunyai toleran ataupun julat working voltage dia pada julat yang rendah, so tuan kena limitkan dia kepada parallel. Okey, nanti kita akan go through barang-barang yang tuan nak beli. Okey, SSC adalah bukan SSC sebenarnya, SCC, solar charge controller MPPT. Okey, jadi kalau siapa-siapa yang nak tulis email, biar saya mohon agak lebih jelas, sebab kalau solar charge controller sahaja means dia adalah berfungsi untuk charge bateri. Jadi convert daripada solar panel manage by SCC, dia manage voltage tu semua by MPPT,
dan discharge bateri kita. Tetapi di sini tidak ada mention mengenai inverter. Inverter tu satu benda yang penting, sebab bila kita nak, melainkan kita nak menggunakan di dalam keadaan DC, semua appliances kita ataupun barang-barang kita dalam bentuk DC, dan kita boleh gunakan solar charge controller sahaja. Tetapi sekiranya kita nak menukar dia kepada AC 240V seperti di rumah, kita memerlukan inverter. Okey, di dalam case ini, dalam email ni, tuan tidak ada mention mengenai inverter. Jadi tapi tak apa, kerana ada dalam email yang seterusnya tuan ada mention barang-barang yang tuan nak beli. Dan email ni tuan tanya mengenai sama ada perlu series ataupun parallel bagi bateri dan solar. Yang ketiga ni 1 kilowatt 12V punya solar charge controller. Yang ini saya akan tengok, kita discuss lah, kita go to kepada barang ni. Okey, barang pertama yang kita lihat dulu, yang seperti tuan mention dalam email, adalah mengenai solar panel yang tuan nak guna. Tuan mention that tuan nak guna solar panel, ini link dia, 345W daripada Qcell, brand Qcell. Tuan nak beli kat Lazada, fine, no problem. Dari sini kita boleh tengok berapa output dia, berapa voltage, berapa current kan. Daripada situ kita boleh nampak dia working voltage dia sekitar dalam 40V, okay, 45V, mungkin 47 maksimum, dan juga amperage dia sekitar 9.5, 9.6 macam tu lah, maksimum. Okay, maksimum voltage maksudnya kalau kita sambungkan, kalau kita ada banyak solar panel, maksimum yang boleh pergi hanya 1000V. Kalau kita menyambungkan secara bersiri, dia boleh pergi 1000V. Jadi bayangkanlah, ini mungkin boleh dalam 20 solar panel kita boleh sambungkan secara bersiri. Jadi sama ada tuan patut menyambungkan 2 solar panel yang tuan nak beli ni secara bersiri ataupun parallel, bergantung kepada solar charge controller tuan. Okey, sama ada kalau katakan bersiri, dia akan jadi sekitar mungkin dalam 95V atau 90V, bergantung kepada cahaya matahari, dia akan fluctuate. Okey, dia tidak akan statik keluar voltage yang sama. So akan ada fluctuation ataupun kenaikan dan penurunan dari segi voltage. Jadi kalaulah tuan sambungkan secara bersiri, kena expect tuan punya solar charge controller boleh terima tolerance sekitar 90 ke 95 volt. Okey, kita kena test. Okey, dan juga yang kedua adalah sekiranya tuan nak menggunakan atau menyambungkan secara parallel, di sini kita boleh lihat output amperage nya sekitar 9A. Okey, 9A. Jadi kalau tuan nak menyambung secara parallel, maksudnya outputnya dengan 2 solar panel mungkin sekitar 20A ataupun 18A ataupun 15A. Okey, mungkin lagi rendah, kita tak tahu output dia, bergantung kepada cahaya matahari. Kita ambil maksimumnya, mungkin dia boleh pergi kepada 18A ataupun 20A ataupun 19A. Okey, di sekitar itu. Kalau di sekitar itu 20A, dia menggunakan wire besar mana. Kalau saya menggunakan mungkin sekitar 6mm wire untuk penyambungan. Jadi sekiranya tuan nak bekerja dengan amperage yang tinggi, tuan kekalkan voltage pada voltage yang sama. Tapi sekiranya tuan nak merendahkan voltage, working voltage, dan tuan boleh menyambungkan secara bersiri. Okey, kita dah tengok solar panel, kita pergi kepada satu lagi device yang tuan maksudkan, tunjukkan kepada saya apa yang tuan nak beli. Ini dia, solar charge controller. Okey, solar charge controller yang tuan nak beli, ini adalah sebenarnya saya rasa mungkin adalah jenis hybrid. Betul, dia hybrid. Dia ada solar charge controller, dia juga ada inverter di sini. Jadi dalam email biasanya kalau tuan, sebaiknya tuan untuk orang-orang lain bolehlah mention dia adalah solar charge controller hybrid. So dia mempunyai juga inverter yang embedded ataupun integrated dalam dia punya sistem. Okey, dalam kes ni tuan mention tuan nak guna 1 kVA
inverter 1012 volt pure sine wave. Sama ada dia bagus ke tak bagus saya tak tahu, saya tidak mahu memberi komen dari segi reliability. Tetapi sama ada inverter ni boleh digunakan untuk sistem ataupun sistem yang tuan nak bina atau buat. Jawapannya boleh, sebab solar panel yang tuan gunakan yang outputnya mungkin sekitar dalam below than 700 watt. Okey, below than 700 watt. So tak ada masalah untuk solar charge controller ni untuk berfungsi. Okey, now kita kena lihat pula dari segi spesifikasi solar charge controller ni. Yang saya boleh lihat di sini working voltage with AC adalah 220 volt, 240 volt. Okey, fine, tak ada masalah. Dia juga boleh work with 12 volt battery. System only means that kalau tuan nak menggunakan bateri, tak bolehlah sambung secara series kalau 2 biji bateri. Okey, so tuan kena guna secara parallel. Bila parallel akan meningkatkan amperage. Okey, tuan lihatlah seperti ini kan, boleh meningkatkan amperage. So kerana apa? Bukan kerana bateri itu tak capable, tetapi kerana spesifikasi solar charge controller ini saja melimitkan atau ada limitation untuk bolehkan pendawaian dilakukan pada 24 volt. Jadi sekiranya tuan ingin kekal dengan solar charge controller yang ini, jadi tuan hanya boleh buat pendawaian bateri pada 12 volt pendawaian parallel. Okey, sekiranya tuan menggunakan bateri 6 volt dan tuan boleh menggunakan secara bersiri. Okey, jadi 2 biji dah jadi 12 volt. Tapi dalam kes ni yang tuan tunjukkan, bateri tuan adalah jenis begini. Okey, NPP 12 volt 100 amp. Jadi secara naturenya satu biji dah 12 volt. Kalau 2 biji kalau kita sambungkan secara bersiri atau series, dia akan jadi 24 volt. Yang mana ini tidak sesuai dengan solar charge controller hybrid yang tuan pilih. Okey, kita lihat seterusnya spesifikasi solar charge controller ni berdasarkan gambar yang seterusnya. Yang di sini saya mempunyai sedikit kekeliruan. Untuk makluman tuan, saya baca solar charge controller ni merupakan 1 kW. Tetapi saya agak pelik kenapa max PV panel 500 watt. Maksudnya dia tulis di sini 5 pieces times 100 watt panel. Yang ini saya agak pelik dan saya agak tak faham, kurang faham lah. Sepatutnya kalau 1 kilowatt solar charge controller mungkin boleh sampai 1 kilowatt. Jadi kalau sekiranya betul dia hanya boleh menampung sehingga 500 watt sahaja, bermaksud mungkin solar charge controller tuan ni tidak sesuai dengan penggunaan PV ataupun photovoltaik ataupun solar panel tuan yang tuan nak gunakan. Kerana jumlah wattage output pada secara ratingnya adalah sekitar 700 watt daripada dua solar panel yang tuan pilih. Okey, kita lihat pula dari segi voltage. Okey, di sini voltage dia dibagi tahu 18 volt. Okey, yang mana 18 volt ni sebenarnya dia ada mempunyai julat sehingga 80 volt. Okey, dan tuan tahu tuan punya working voltage ada sekitar dalam mungkin 40 volt. Jadi saya sarankan kalau boleh tuan kena kekalkan pendawaian. Dari sini kita tahu tuan tidak boleh buat pendawaian secara bersiri, kerana sekiranya pendawaian secara bersiri dilakukan ke atas dua solar panel tuan, voltage dia akan meningkat menjadi mungkin sekitar 70 ke 80 lebih volt. Kita seharus play safe lah dalam keadaan macam ni. Kita tidak seharus pergi kepada limit yang di atas sekali. Kita bermain di tengah-tengah voltage yang working voltage. Kalau tuan mempunyai output solar panel mempunyai output 30 lebih 40 dan kita kekalkan di situ, jadi tuan boleh buat pendawaian secara parallel, yang mana dia akan meningkatkan amperage sekiranya disambungkan dua solar panel. Dalam kes tuan kekalkan secara parallel atau buat pendawaian secara parallel dan kekalkan amperage, maksudnya amperage yang akan keluar nanti mungkin sekitar dalam 10 ke 20 amp, mungkin sekitar itu. Okey, dari explanation saya ataupun penjelasan saya, dari situ tuan boleh tahu
yang mana pendawaian yang paling sesuai untuk tuan, sama ada parallel ataupun series. Sekiranya tuan ingin menukar kepada solar charge controller yang lain, mungkin tuan boleh pilih yang lebih baik daripada ini ataupun spesifikasi yang lebih baik daripada ini, tetapi ia adalah bergantung kepada bajet tuan sendiri. Okey, dalam kes ni saya nak memberi contoh kepada tuan solar charge controller yang lain, yang jenis lain yang saya dapati daripada AliExpress. Saya bukan apa, saya just nak membandingkan sahaja solar charge controller yang tuan nak propose ataupun tuan nak beli dengan yang lain. Bagaimana kita lihat? Macam saya suka tengok di AliExpress kerana dia lebih detail. Okey, lepas tu baru saya decide nak beli dekat mana. Okey. Saya suka lihat di sini, contohnya dalam kes ini adalah yang ini ya. Model yang ini. Dia working voltage dia, inverter dia 220-230 volt AC. Kita tengok kat sini. Kenapa ada input voltage range? Ini saya ajar cara macam mana baca. Sebab yang ini adalah hybrid. Maksudnya kita boleh menggunakan grid juga untuk charge bateri. Saya tak suggestkan guna grid untuk charge bateri kerana satu method yang tidak baik, kerana elektrik yang ada di TNB tidak perlulah kita charge bateri sebab dia akan ada resistance, akan rugilah. Sebaiknya kita guna teruslah elektrik TNB, tidak perlu kita gunakan untuk charge bateri. Tetapi dia mempunyai capability atau form feature yang itu. Okey. Saya lebih suka kalau saya punya sistem, saya tidak akan charge bateri menggunakan grid TNB. Kita gunakan solar, dari mana kita tenaga solar ini yang kita tidak gunakan sepenuhnya, kita boleh simpan di dalam bateri. Walaupun ia bukanlah satu benda yang ataupun satu method yang paling efisien kerana kos nak maintain bateri agak tinggi. Okey, kita tengok seterusnya. Ini adalah spesifikasi hybrid inverter. Dia akan bagi tahu ini inverter. Okey, inverter punya feature pula. Dia akan bagi tahu dia adalah pure sine wave. Ini yang penting. Berapa watt? Okey. Yang voltage ni kebanyakannya datang daripada inverter. Okey. Yang tadi ini adalah sistem 3000 watt. Okey, yang saya tengok 3000 watt. Maksudnya dia boleh maksimum dia draw daripada bateri 3000 watt pada 230 volt pada 230 volt AC. So maksudnya dia sekitar dalam berapa? Dalam 10 amp lah. 10 amp ke 15 amp. Dia boleh draw. Okey. Okey, dia juga mention kat sini peak power. Maksudnya yang mungkin dia boleh tukarkan tenaga elektrik 2 kali ganda apa yang dia letak di sini. Tapi itu hanya dalam beberapa ketika sahaja. Dia tidak boleh continuously sebab dia akan merosakkan inverter. Okey. Ini rated battery input voltage. Dia kata minimum starting voltage adalah 44 volt dan the working voltage untuk bateri adalah 48 volt. So dalam kes ni sekiranya tuan mempunyai 12 volt bateri, maksudnya tuan memerlukan at least 4 biji bateri supaya dia dapat ataupun supaya bateri itu voltage-nya sekitar 48 volt. Okey, apa lagi? Ini charge voltage lah. Okay. Sekitar 58 volt, bergantung kepada model. Yang ini PV charging. Okey, ini maksudnya solar panel punya part pula. Maximum PV open circuit 145 volt DC. So kita boleh tengok dekat kita punya solar panel berapa open circuit voltage dia. So kita tambahlah, kalau ada 2 biji tambahlah, kalau kita nak menyambung secara series dan kita tambahkan voltage nya. Adakah di dalam lingkungan ni? Sekiranya dalam lingkungan ni is okay. Macam ni, okey. PV operating voltage range. So maksudnya 60 ke 145. So kalau rendah pun dia tak akan berfungsi, tinggi pun dia tak berfungsi. Sebaik-baiknya di dalam lingkungan ni. Jadi saya cadangkan kepada tuan-tuan, selepas tuan-tuan sambungkan solar panel, circuit solar panel, check kalau boleh belilah
multimeter ke yang boleh check voltage DC, berapa output pada panel yang keluar. Sekiranya dalam pada tengah terik panas adalah sekitar ataupun dalam lingkungan voltage yang digunakan oleh inverter dan boleh teruskan penyambungan. Sekiranya tidak, bahaya, boleh mendatangkan kerosakan kepada inverter. Jadi voltage range ni amat penting bagi menjaga inverter kita daripada rosak. Okey, maximum power output 3200 watt. Okey, kita boleh lihat maximum amperage, working amperage pun sekitar 60 amp untuk model ini. Jadi saya rasa saya dah menjawab lah dan buat perbandingan bagi sistem yang tuan propose. Jadi terpulang kepada tuan untuk decide mana satu yang tuan nak beli, device mana yang tuan nak beli. Walaupun saya tidak ada apa-apa manfaat terhadap apa-apa recommendation yang saya buat, saya ucapkan good luck kepada tuan untuk buat sistem solar panel yang baru. Dan suka saya nak ingatkan, penggunaan bateri dalam sistem solar yang tuan buat ini menghasilkan tenaga elektrik yang pada kos yang tinggi, kerana baterinya satu agak mahal, kos bateri agak mahal. Kerana 2 biji bateri yang tuan nak beli sudah pada kos RM1,060. So 2 biji bateri. So bayangkan tuan RM1,060 yang tuan gunakan hanya boleh tahan berapa lama. Saya pun tidak tahu. Dengan bateri yang jenis ini, yang daripada China ini, kemungkinan jangka hayatnya setahun ataupun 2 tahun, bergantung cara penggunaan bateri tersebut. Jadi terpulang kepada tuan untuk decide mengenai sistem solar yang tuan nak pasang di rumah. Terima kasih kerana menonton video-video saya. Saya mohon tuan share, like dan subscribe video saya. Assalamualaikum.